Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khari Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan negara ke Republik Demokratik Rakyat Lao pada 3 hingga 4 Oktober 2023. Keberangkatan negara ini merupakan atas undangan daripada Tuan Yang Terutama Presiden Republik Demokratik Rakyat Lao bagi memperingati ulang tahun ke-30 hubungan diplomatik antara kedua-dua buah negara sejak terjalinnya hubungan berkenaan pada 27 Julai 1993. Semasa keberangkatan negara tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijangka mengadakan perjumpaan-perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Tong Lun Sisulit, Presiden Republik Demokratik Rakyat Lao, Tuan Yang Terutama Sonarsai Sivandon, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao dan juga Tuan Yang Terutama Soyom Sfon Phomphivanh, Presiden Perhimpunan Kebangsaan Republik Demokratik Rakyat Lao. Joint declaration of a strategic partnership between the Government of Brunei Darussalam and the Government of the Lao People's Democratic Republics juga akan ditandatangani semasa keberangkatan negara berkenaan. Kali terakhir ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat ke Republik Demokratik Rakyat Lao bagi keberangkatan negara adalah pada tahun 1998. Di samping itu, baginda juga berangkat menghadiri sidang-sidang kemuncak ASEAN ke-10, ke-28 dan ke-29 masing-masing pada tahun 2004 dan 2016 serta menghadiri sidang kemuncak Asia Eropah ke-9 pada tahun 2012 ketika Republik Demokratik Rakyat Lao selaku pengerusi bagi sidang-sidang kemuncak berkenaan. Negara Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Rakyat Lao mempunyai hubungan dan persahabatan yang akrab melalui kerjasama dalam pelbagai bidang yang berkepentingan bersama termasuk pendidikan, bantuan, teknikal, pertanian, tenaga, kebudayaan belia dan sukan. ...321 mu'alaf dari keempat-empat daerah menghadiri Majlis Perhimpunan Mu'alaf Senegara yang diungkayahkan oleh Pusat Dakwah Islamiyah melalui bahagian pembangunan mu'alaf dengan kerjasama Unit Dakwah Daerah Temburong dan Syarikat An-Nafi. Majlis diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, Temburong. Hadir Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Pada majlis tersebut, Menteri Hal Ehwal Ugama merasmikan pelancaran tayangan video Marita Belajar Sembahyang Panduan Mu'alaf. Juga diadakan ceramah khas disampaikan oleh Profesor Dr. Ustaz Haji Abdul Somad. Dari kalangan Muhajirin wal Ansar dan orang-orang yang menolong Nabi dari kota Al-Madinah. Ada satu istilah mu'allaf. Mu'allaf bukanlah kata yang menghinakan orang, bukan yang menjatuhkan harkat. Pada sesi sebelah petang, Majlis Perhimpunan Mu'alaf Senegara dihadiri oleh Yang Berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga diadakan taklimat mengenai Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 oleh Dayang Hajah Hadiyati binti Haji Abdul Hadi, pemangku Ketua Pendakwa Syar'i. Majlis bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan mendalami dan menghayati ilmu agama selain mengeratkan hubungan silaturahim di kalangan mu'alaf dari keempat-empat daerah. Maka banyaklah kami mengucapkan la. Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib lewat petang kemarin mengadakan majlis doa kesyukuran dan sembahyang sunat hajat bersempena ulang tahun penubuhannya ke-32. Majlis berlangsung di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Hadir Yang Berhormat Pehin Datuk Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Taib. Atur cara majlis termasuk ceramah khas bertajuk Pekerja Hebat Gaji Berkat. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua selaku penasihat Lembaga Pengarah Perbadanan Taib
dan Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama selaku Timbalan Pengerusi Perbadanan Taib. Ketika dia bangkit dari tempat tidur, lepas satu ikatan. Ketika dia mengambil air sembahyang, lepas dua ikatan. Ketika dia tegak menghadap Allah bertakbir. Kementerian Pertahanan mengungkayahkan Majlis Semarak Maulud sempena Maulidur Rasul. Majlis diadakan serentak di semua surau garison, pangkalan dan perkhemahan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB termasuk Masjid Pulau Baru-Baru dengan tumpuan utama di Surau Pengiran Ratna Indra Perkhemahan Tutong. Hadir yang berhormat Pendatu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Majlis juga diisikan dengan ceramah khas bertajuk Sunnah Dihayati, Hidup Diberkati yang menekankan sunnah merupakan panduan lengkap dalam meraih kehidupan yang produktif, diberkati dan berjaya di segenap aspek jika diamalkan dalam kehidupan seharian. Majlis dikendalikan oleh Jabatan Arah Agama ABDB Jamaat. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurong malam tadi mengadakan majlis penutupan dikir Syarafil Anam sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW. Majlis diadakan di masjid berkenaan. Hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis dimulakan dengan sembahyang isyak berjemaah dan diikuti persembahan dikir oleh penduduk-penduduk kampung berkenaan. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPNBD juga mengadakan majlis serupa di Balai Ibadat PPNBD di Gadong. Hadir Datuk Paduka Awang Haji Idris bin Haji Abbas yang dipertua PPNBD. Majlis diisikan dengan bacaan Saidul Istighfar dan dikir. Bank Islam Brunei Darussalam kumpulan BIBD sekali lagi mencatatkan rekod tahunan yang memberangsangkan meskipun dengan persekitaran ekonomi global yang mencabar berikutan pandemik COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi BIBD menekankan perkara tersebut semasa mesyuarat agung tahunan BIBD. Mesyuarat berlangsung di sebuah hotel di Jerudong. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Leo bin Abdullah menjelaskan walaupun dalam persekitaran yang mencabar, kedudukan modal industri perbankan yang kukuh membolehkan institusi keuangan dan bank terus menyediakan perkhidmatan dan menyokong permintaan ekonomi tempatan. Sektor perbankan di negara ini tetap teguh dengan kemampuan penyediaan aliran kredit kepada ekonomi. Brunei Sendirian Berhad, pendaftar saham BIBD. Rambah kaulah saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada para ahli, proksi dan wakil. Kerjasama antara rakyat dan kerajaan dalam pembangunan negara dan keprihatinan kerajaan kepada rakyat dan kebajikan yang sentiasa terjaga akan terus menjadi keutamaan dalam sektor perkhidmatan awam. Justru selaku warga perkhidmatan awam, kita semua merupakan tulang belakang kerajaan yang berperanan besar dalam memperkemas dan melancarkan tadbir urus negara ke arah kecemerlangan perkhidmatan awam. Bersempena Hari Perkhidmatan Awam, HPA disambut pada setiap 29 September, RTB mengongsikan tekad murni para penjawat awam. Acara kemuncak sambutan HPA ke-30 tahun ini diadakan pada 31 Oktober depan. Sambutan kali ini akan memperkenalkan tema baharu, keberdaya tahanan dan perpaduan perkhidmatan awam, pemangkin kesejahteraan negara. Sambutan yang ditunggu saban tahun adalah sebagai pemangkin kepada seluruh penjawat awam untuk terus bekerja dengan lebih gigih, terarah, produktif untuk pembangunan negara. Perkhidmatan awam perlu bertindak sebagai pemudah cara, pengembang maju dan pembawa pembaharuan dan pemikir. Rangkaan perkhidmatan awam sehingga 31 Ogos tahun ini mengikut kementerian adalah 45,555 orang penjawat awam. Perlu menambah ilmu dalam setiap bidang lah apa yang kita ni ditugaskan. Perlu adanya ilmu yang pelbagai. Kreatif dan inovatif dalam membuat perubahan yang efektif dan produktif
yang dapat meningkatkan kecemerlangan dan menguntungkan perkhidmatan awam. Sebagai penjawat awam, seseorang itu hendaklah mempunyai integriti, productivity dan progression. Warga perkhidmatan awam juga perlu meningkatkan komitmen masing-masing dalam mengukuhkan accountability masyarakat terhadap perkhidmatan awam. Akhlak yang baik untuk petani bertugas untuk perkhidmatan awam. Petani bertugas bukan untuk diri sendiri tetapi untuk orang ramai. Kepercayaan di mana setiap perkhidmatan yang diberikan dengan berkualiti dan memuaskan hati pelanggan akan menyebabkan pelanggan memberikan kepercayaan kepada pejabat awam tersebut dan tidak akan jarang berurusan dengannya. Sentiasa proaktif dan mempunyai daya saing bagi membantu perkembangan dan peningkatan pencapaian warga perkhidmatan awam. Selamat Hari Perkhidmatan Awam. Selamat Hari Perkhidmatan Awam. Selamat Hari Perkhidmatan Awam. Keberdayaan tahanan dan perpaduan perkhidmatan awam pemakin kesejahteraan negara. Kecintaan umat Islam terhadap Nabi Muhammad SAW akan lebih bermakna apabila sunnah baginda menjadi amalan dalam kehidupan seharian. Bagaimana caranya untuk mengaplikasikan sunnah baginda itu dalam kehidupan? Aimaduddin Mawang ada laporannya. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW adalah contoh tauladan dan panduan terbaik kepada manusia. Ia merangkumi semua aspek kehidupan, antaranya sembahyang, puasa, bekerja dan bernegara. Dengan mengamalkan sunnah baginda, akhlak seseorang bukan sahaja bertambah mulia, bahkan kehidupan bertambah berkat. Banyak sebenarnya amalan-amalan sunnah yang mudah untuk kita lakukan. Contohnya, dalam amalan seharian kita ni sebagai seorang Muslim lah, berwudu. Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan dalam setiap perbuatannya. Jadi seperti contoh dalam memakai sepatu, maksudnya kasut letak, sandal kah, latar ni sekarang ni mungkin stukin, kasut dan sebagainya, menyikat rambut, menyisir rambut dan bersuci. Jadi dimulakan sebelah kanan ni pun dinamakan sebagai sunnah. Dalam kehidupan berkeluarga pula, sunnah baginda tidak syak lagi dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Yang kita dapat ikuti dalam kehidupan seharian ketani seperti membaca Al-Quran, berpuasa, berselawat dan lain-lain lagi. Yang semua ini membawa pahala dan ganjaran yang besar. Ketani hendaklah mengikut sunnah-sunnah Nabi seperti mengajarkan solat sembahyang 5 waktu dan juga menghadirkan diri ke masjid dan mengikut lunas-lunas yang tertentu bagi menaikkan lagi akidah ketani. Bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul ini, marilah bersama-sama melakukan perubahan dengan mengamalkan sunnah Nabi secara istiqamah dalam kehidupan seharian bagi meraih keberkatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Laporan Aimaduddin Mawang untuk Berita RTB. Dasar pelawat dan pendamping pesakit bagi hospital, pusat kesihatan dan fasiliti kesihatan kerajaan dan swasta dikemas kini bermula 1 Oktober 2023. Langkah ini dibuat memandangkan negara Brunei Darussalam berada di fasa endemik COVID-19 dengan tahap imuniti penduduk yang tinggi dari jangkitan COVID-19 serta pengisytiharan penamatan kecemasan kesihatan awam terhadap COVID-19 oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 5 Mei lalu. Kementerian Kesihatan dalam siaran medianya mengongsikan bagi kawasan hospital, pemakaian sungkup muka adalah dimestikan bagi kawasan inpatient seperti ward-ward jabatan. Sungkup muka tidak dimestikan untuk kawasan outpatient. Walau bagaimanapun, pemakaian sungkup muka adalah dikehendaki bagi individu mempunyai simptom influenza-like illness ILI. Bagi kawasan pusat kesihatan dan klinik pemakaian, sungkup muka adalah dimestikan di kawasan klinik flu sahaja dan tidak dimestikan di kawasan lain. Bagi ujian antigen rapid test ART di kawasan hospital, ujian ART masih diperlukan bagi kemasukan pesakit ke ward.
Ujian ART adalah tidak diwajibkan bagi pelawat-pelawat yang datang mengunjungi pesakit-pesakit di ward. Manakala bagi kawasan pusat kesihatan atau klinik, ujian ART adalah diperlukan bagi pesakit yang mempunyai simptom influenza-like illness (ILI). Bagi mengelakkan risiko jangkitan dan memastikan para pesakit yang dimasukkan ke ward mendapat rehat yang mencukupi serta menerima penjagaan dan rawatan tepat pada masanya, hanya 2 orang pelawat dibenarkan bagi setiap pesakit pada setiap sesi lawatan semasa waktu melawat. Pelawat hanya dibenarkan melawat pesakit di ward zon risiko rendah. Hanya seorang pelawat dibenarkan menemani pesakit untuk perjanjian pengambilan ubat. Semua pelawat hendaklah memastikan memakai sungkup muka di tempat-tempat yang ditetapkan, mencuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan sanitizer tangan sebelum dan selepas lawatan, tidak melawat pesakit jika pelawat adalah dalam keadaan tidak sihat atau sakit dan menghormati privasi pesakit lain. Hanya seorang penjaga bagi setiap pesakit dibenarkan. Pertukaran penjaga bagi setiap pesakit adalah dibenarkan dengan syarat pengganti perlu melakukan ujian ART terlebih dahulu. Manakala para penjaga hendaklah memastikan untuk memakai sungkup muka pada setiap masa, perlahankan suara dan elakkan dari membuat bising. Pesakit yang positif COVID-19 tidak dibenarkan menghadiri perjanjian prosedur rawatan rutin. Walau bagaimanapun, pesakit COVID-19 yang mengalami simptom yang semakin teruk boleh mendapatkan rawatan di hospital atau pusat kesihatan berdekatan dan perlu memaklumkan kepada petugas kesihatan bahawa mereka adalah positif COVID-19. Sementara itu, pemakaian sungkup muka sebagai pencegahan jangkitan COVID-19 bagi pengendali makanan dan pekerja-pekerja di restoran dan kedai adalah juga tidak lagi diwajibkan. Walau bagaimanapun, pengendali-pengendali makanan adalah dinasihatkan untuk sentiasa mengamalkan amalan pengendalian makanan yang betul, bersih dan selamat. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau layari laman sesawang www.moh.gov.pn atau mengikuti media sosial @MOH-Brunei. Berita sukan, kontingen negara Brunei Darussalam yang terdiri daripada pasukan wushu pulang ke tanah air malam tadi selepas menyertai Sukan Asia ke-19 di Hangzhou, China. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi menyambut ketibaan kontingen yang berhormat Datuk Seri Setiawang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pasukan wushu negara berjaya menyumbang 1 pingat perak menerusi dengan basman Lashkar bagi acara Tai Chi Chuan dan Tai Chi Qian wanita dengan kutipan markah iaitu 19.502 mata. Brunei DP MMFC naik ke tangga teratas kumpulan A dalam Piala Singapura setelah berjaya menewaskan Tampines Rovers malam tadi. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Jalan Besar itu, Brunei DP MMFC menang 1-0 ke atas Tampines Rovers. Gol tunggal perlawanan terhasil pada minit ke-63 menerusi jaringan Farshad Noor.